Video PDPC ini dibawakan khas oleh peserta Akademi YouTuber Malaysia dengan kerjasama eDidik Malaysia dan Kelab Guru Malaysia. Selamat menonton. Jangan lupa untuk subscribe channel ini. Terima kasih. Hai murid-murid semua, bertemu kembali bersama-sama Cikgu Mona untuk mata pelajaran sejarah tahun 5. Untuk video kali ini, kita akan mempelajari unit 2 iaitu Agama Islam di Malaysia. Jom sama-sama Cikgu Mona kita ikuti pelajaran pada hari ini. Baik, apa yang murid akan pelajari adalah yang pertama, latar belakang agama dan kepercayaan masyarakat di Tanah Melayu. Kedua, sejarah kedatangan agama Islam pada zaman Kesultanan Melayu Melaka. Ketiga, kedudukan agama Islam dalam pentadbiran di negeri-negeri Melayu hingga merdeka. Kedudukan agama Islam sebagai agama persekutuan dan peranan agama Islam untuk membentuk perpaduan. Tahukah murid-murid bahawa kepercayaan animisme merupakan kepercayaan terawal masyarakat di Tanah Melayu? Mereka percaya kepada roh nenek moyang, makhluk halus dan semangat. Ketika ini, tiada lagi kepercayaan beragama yang dianuti oleh masyarakat di Tanah Melayu. Berdasarkan gambar ini, murid-murid boleh lihat bahawa kepercayaan animisme diamalkan oleh kebanyakan orang asli di Tanah Melayu. Mereka percaya kepada semangat yang tinggal di objek tertentu. Walau bagaimanapun, sesetengah daripada orang asli telah pun memeluk agama Islam dan juga agama Kristian. Baik, agama yang seterusnya adalah agama Hindu. Pengaruh Hindu lebih awal sampai di Malaysia berbanding dengan agama Islam. Dibawa ke Tanah Melayu melalui aktiviti perdagangan. Agama Hindu mempunyai kepercayaan kepada kelahiran semula. Berikut adalah tempat beribadat bagi penganut agama Hindu. Murid tahu tak bahawa pengaruh Hindu atau bahasa Sanskrit dapat dikesan dalam bahasa Melayu, kesusasteraan dan kesenian. Candi Lembah Bujang di Kedah adalah bukti orang Melayu di Kuala Kedah pernah menganut agama Hindu-Buddha. Agama seterusnya adalah agama Buddha. Agama Buddha dibawa ke Tanah Melayu melalui aktiviti perdagangan. Agama ini berpegang pada jalan 8 lapis mulia. Berikut adalah tempat beribadat bagi penganut agama Buddha. Penganut agama Buddha beribadat di kuil ataupun di tokong. Agama seterusnya adalah agama Islam. Baik, agama Islam dibawa ke Tanah Melayu oleh golongan pedagang, pendakwah dan ulama. Penganut agama Islam wajib percaya kepada rukun Islam dan rukun iman. Berikut merupakan tempat beribadat bagi penganut agama Islam. Berdasarkan gambar ini, murid-murid boleh melihat pelbagai bentuk kubah masjid yang terdapat di negara kita. Selain beribadat di masjid, umat Islam boleh juga melakukan ibadah di rumah masing-masing ataupun di surau. Seterusnya adalah agama Kristian. Agama Kristian wujud di Tanah Melayu setelah kedatangan penjajah Portugis pada tahun 1511. Penganut agama Kristian mempercayai bahawa Yesus sebagai anak Tuhan. Berikut adalah tempat beribadat bagi penganut agama Kristian.
Gereja merupakan tempat beribadat bagi penganut agama Kristian. Berdasarkan gambar-gambar ini, murid-murid melihat beberapa bentuk gereja yang terdapat di negara kita. Untuk makluman murid-murid semua, kepercayaan animisme masih lagi diamalkan sehingga kini. Kedatangan agama Hindu, Buddha dan Islam telah mewujudkan masyarakat yang menganuti pelbagai agama di tanah Melayu. Kedatangan penjajah Portugis, Belanda dan British pula telah membawa agama Kristian ke tanah Melayu. Kedatangan agama Islam pada zaman Kesultanan Melayu Melaka. Penemuan batu bersurat di negeri Terengganu dan negeri Sembilan telah membuktikan kewujudan agama Islam di tanah Melayu. Sewaktu zaman Kesultanan Melayu Melaka, agama Islam mula tersebar. Berikut adalah bukti arkeologi kedatangan agama Islam di tanah Melayu. Batu bersurat bertarikh 1303 ditemukan di Sungai Teresat, Kuala Berang telah membuktikan kedatangan agama Islam ke Terengganu. Murid-murid boleh melihat tulisan Jawi di permukaan batu bersurat tersebut. Seterusnya, batu bersurat juga telah ditemukan di Pengkalan Kempas, Negeri Sembilan bertarikh 1467. Ini juga telah membuktikan kewujudan agama Islam di Negeri Sembilan. Tulisan Jawi juga terdapat di atas permukaan batu bersurat ini. Tahukah murid-murid bahawa batu bersurat juga dikenali sebagai prasasti? Perkataan prasasti berasal daripada bahasa Sanskrit. Baiklah murid-murid, kita akan teruskan kepada faktor kedatangan agama Islam pada zaman Kesultanan Melayu Melaka. Pada awal abad ke-15, Melaka muncul sebagai pusat perdagangan maritim yang terkenal. Pelabuhan Melaka menjadi pelabuhan interport dan merupakan destinasi persinggahan pedagang Islam dan pedagang bukan Islam. Untuk makluman murid-murid, kedatangan agama Islam pada zaman Kesultanan Melayu Melaka didorong oleh beberapa faktor. Jom sama-sama dengan Cikgu Mona untuk kita mengetahui apakah faktor-faktor tersebut. Baiklah, faktor yang pertama adalah faktor peranan pedagang Islam. Pedagang Islam dari negara Arab dan India telah menyebarkan agama Islam melalui kegiatan dakwah. Terdapat juga pedagang yang berkahwin dengan rakyat Melaka dan menyebarkan agama Islam kepada penduduk tempatan. Faktor yang kedua adalah peranan ulama. Menurut hikayat Raja-Raja Pasai, agama Islam disebarkan di Melaka oleh ulama dari Mekah yang bernama Syed Abdul Aziz. Ulama ini mengislamkan raja, pembesar dan rakyat Melaka ketika itu. Faktor yang ketiga pula adalah peranan sultan. Perkahwinan Megad Iskandar Shah dengan puteri Raja Pasai telah menyebabkan baginda memeluk agama Islam. Apabila baginda memeluk agama Islam, maka rakyat Melaka turut memeluk agama Islam ketika itu. Di sini murid-murid boleh melihat ilustrasi pedagang dan ulama yang sedang solat sebaik-baik sahaja tiba di Melaka semasa zaman Kesultanan Melayu Melaka. Di sini jelas bahawa peranan sultan, golongan pedagang dan ulama penting dalam penyebaran agama Islam semasa zaman Kesultanan Melayu Melaka. Baiklah murid-murid, kita teruskan kepada tajuk yang seterusnya iaitu perundangan pada zaman Kesultanan Melayu Melaka. Bagaimana undang-undang itu terbentuk ketika zaman Kesultanan Melayu Melaka? Baiklah, di sini
Perundangan pada zaman Kesultanan Melayu Melaka turut mengandungi hukum Islam. Terdapat dua sumber perundangan di Melaka, iaitu Hukum Kanun Melaka dan Undang-Undang Laut Melaka. Di situ murid boleh melihat gambar Hukum Kanun Melaka dan juga Undang-Undang Laut Melaka. Hukum Kanun Melaka. Undang-undang ini mengandungi 44 fasal yang berkaitan dengan hak keistimewaan dan tanggungjawab raja serta pembesar. Hukum Islam yang terdapat dalam undang-undang ini berkaitan dengan hukuman terhadap kesalahan jenayah, urusan jual beli dan kekeluargaan. Undang-undang ini mewujudkan keamanan dan keselamatan rakyat di negeri Melaka. Undang-Undang Laut Melaka. Undang-undang ini mengandungi 25 pasal yang berkaitan dengan peraturan di laut, tata cara berniaga dan berjual beli. Hukum Islam yang terdapat dalam undang-undang ini berkaitan dengan hukuman terhadap kesalahan jenayah. Undang-undang ini melancarkan aktiviti perdagangan dan memberikan keyakinan kepada pedagang yang datang ke Melaka. Kedatangan agama Islam ke Tanah Melayu dibuktikan dengan penemuan arkeologi. Perkembangan agama Islam pada zaman Kesultanan Melayu Melaka pula membawa perubahan dari pelbagai aspek kehidupan masyarakat seperti sistem beraja, perundangan dan pendidikan. Agama Islam dalam pentadbiran. Pada abad ke-15, agama Islam memainkan peranan penting dalam pentadbiran negeri. Hukum Kanun Melaka menjadi rujukan dalam pentadbiran semasa zaman Kesultanan Melayu Melaka dan dijadikan rujukan kepada penggubalan undang-undang di negeri-negeri Melayu yang lain seperti Hukum Kanun Pahang dan Undang-Undang 99 Perak. Berikut adalah gambar Hukum Kanun Pahang dan Undang-Undang 99 Perak. Mengapa undang-undang digubal, ya murid-murid? Undang-undang digubal untuk mengawal kehidupan manusia. Warga negara yang mematuhi undang-undang dapat menjamin keharmonian negara. Dengan adanya undang-undang, orang yang bersalah akan dihukum. Kita ke tajuk yang seterusnya, iaitu semasa zaman penjajahan. Semasa zaman penjajahan Portugis dan Belanda di Melaka, undang-undang Islam boleh diamalkan. Namun begitu, semasa penjajahan British dan pendudukan Jepun, pelaksanaan undang-undang Islam dihadkan hanya di negeri-negeri Melayu sahaja. Semasa zaman penjajahan British, Sultan menjadi ketua agama Islam dan adat istiadat Melayu di negeri masing-masing. Undang-undang Islam hanya digunakan dalam hal berkaitan dengan kekeluargaan, harta pusaka dan zakat. Semasa pendudukan Jepun, Sultan masih menjadi ketua agama Islam dan adat istiadat Melayu di negeri masing-masing. Jepun telah mewujudkan Majlis Agama Islam yang bertanggungjawab terhadap undang-undang keluarga Islam. Baiklah murid-murid, selepas pendudukan Jepun, British kembali menjajah Tanah Melayu dan undang-undang Islam terus dilaksanakan. Walaupun kuasa asing datang silih berganti, namun apabila negara mencapai kemerdekaan, kedudukan agama Islam terus kukuh dan termaktub dalam perlembagaan persekutuan. Baiklah murid-murid, cikgu harap murid-murid jelas dengan penerangan cikgu tadi. Kita jumpa lagi di video cikgu yang akan datang. Bye!